Okey. So selang kelas adalah awak gunakan apa yang ada dan awak tengok apa nombor seterusnya. Awak kena teka sendiri. So kalau kat sini dah tambah 5, so automatik kalau kat belah kanan juga, belah kanan ni kita panggil dia adalah had atas. Okey, belah kanan ni kita panggil dia had atas. So had atas ni 54 kemudian 59. Jadi awak boleh anggap kat sini dia akan jadi 64. Dia akan jadi sama macam nombor sebelumnya. Cumanya nombor tu akan berturutan meningkat lah. So 50, 54, 60, 64. Kalau sini 55, so sini 65, sini 59, sini mesti jadi 69. Jadi nombor tu dia akan berturutan sampai ke bawah. Okey, 74, 79 dan 84. Semua ni dia sama je, dia akan tambah 5. Okey, tambah 5 dan tambah 5. Bagi saya soalan ni lebih mudah untuk awak teka sebab tidak melibatkan perpuluhan. Kalau soalan sebelum ni dia ada perpuluhan. Contohnya soalan 1 dia ada bagi dalam point-point. Yang itu akan buatkan awak confuse. Tapi sebenarnya cara dia sama je. Awak kena kenal pasti pada jadual yang tidak lengkap tu. Jadi awak lengkapkan sahaja. Okey, ini berkaitan dengan selang kelas. Saya harap awak faham berkaitan dengan selang kelas. Okey, awak boleh lengkapkan dulu sementara beberapa saat ni. Alright, so bagi pelajar yang baru masuk, saya akan terangkan balik Discord ni. Alright, so Discord yang ada ni, awak tekan je yang ada lambang hashtag ruang komen untuk awak komen. So kalau saya tekan, dia akan pergi kepada sini lah. Tapi kalau nak masuk kelas balik, nak tengok balik viewnya, awak boleh tekan yang kelas tadi tu dan cari live stream saya. Okay, so saya tak nak awak sesat lah dalam Discord ni. Semalam ramai pelajar yang sesat. Saya pun first time juga guna, tapi ni dah kali ketiga saya guna sebab saya mengajar Discord ni baru kali ketiga. Okay, so tak apa, sebenarnya sepatutnya awak kena explore petang tadi sebelum masuk kelas. Tapi tak apa, mungkin awak busy, saya faham. Alright, jadi ini adalah kolom untuk selang kelas. Dan kita akan selesaikan kolom untuk sempadan atas. Sempadan atas ni juga saya dah terangkan pada minggu lepas. Kita ada rumus dia. Sempadan atas ni maksudnya awak kena tengok had atas. Okey, awak tengok had atas. Kemudian awak tengok had bawah yang seterusnya. Contoh dekat sini, dia bagi nombor 54. Okey, dan awak kena tambah dengan nombor had bawah yang kelas depan dia tu, selang sikit. Dia maksudnya 54 campur 55. Okey, 54 campur 55. Kemudian awak kena bahagi dengan 2. Sebab kita nak dapatkan perantaraan antara 54 hingga 55. Ada nombor tengah-tengah kat situ. Kita anggap dia sebagai jawapan untuk sempadan atas. Kita panggil dia adalah 54.5. Okey, sebab dia betul-betul antara 54 dengan 55. Dia tengah-tengah. Okey, kita panggil dia 54.5. So kalau awak tak tahu berapa nilai tengah ni, awak just tambah sahaja 54 dengan 55. Kemudian awak bahagi 2. Okey, ini adalah sempadan atas yang saya dah terangkan minggu lepas. Kalau awak nak tahu sempadan bawah dia, just ambil kelas yang sebelumnya sahaja. Contohnya kat sini 50. So sempadan bawah dia automatik sempadan dia lah. Dia jadi 49.5. So sebenarnya nilai-nilai ni sebenarnya dah ada dalam selang kelas. Awak cuma kena tahu sahaja cara nak dapatkan. Cara nak dapatkan sempadan bawah dan sempadan atas. Tapi soalan ni dia cakap sempadan atas sahaja. Jadi awak cuma awak cuma dapatkan sempadan atas sahaja. Kalau sini 54.5, kalau sini 54.5, di sini adalah 59.5 lah. Okey, sebab kita akan letak point 5. Dia antara perantaraan nombor tersebut. Kalau awak rasa was-was juga, awak boleh cuba 59 campur 60. Okey, 59 campur 60 bahagi 2. Kita akan dapat 59.5. Okey,
benda ni sebenarnya awak boleh aplikasikan untuk semua line, tapi sebabkan benda ni awak boleh teka sahaja, jadi awak boleh tahu, okey, sini 64.5. Okey. Dan seterusnya, benda tu akan bertambah sama. 74.5, 79.5 dengan 84.5. Okey, awak boleh tengok nombor dia berturutan. Akan tambah sebanyak 5. Dia go bawah, dia akan tambah 5. Pergi bawah lagi, dia akan tambah 5. Semua ni sama seperti kamu cari selang keras tadi. Tambah 5, tambah 5 dan seterusnya. Okey. So sebenarnya benda ni sangat senang untuk pelajar. Jadi saya harap paling salah pun awak cuma cuai nombor saja. Jangan tak tahu langsung cara nak buat. Sebab benda ni free mark sangat besar. Kalau masuk dalam bahagian C, patutnya kamu dah bersyukur sebab boleh dapat 15 markah dalam tangan. Alright. So ini baru jadual sahaja. Dan itulah berkenaan dengan sempadan atas. Okey, sempadan atas ni akan digunakan dalam OGIF. Nanti saya akan mention ciri-ciri OGIF. Minggu lepas saya dah mention ciri-ciri kekerapan dengan poligon kekerapan kan? Histogram dengan poligon kekerapan. Hari ini saya akan mention ciri-ciri OGIF. Tapi kejap lagi lah. Okey, so itu berkenaan dengan sempadan atas. Sekarang saya nak go through kepada kekerapan longgokan. Yang ini sangat susah kalau dia masuk soalan yang melibatkan pemikiran kritis dan kreatif. Contohnya soalan tu dia terbalikkan lah daripada sebelum ni. So yang ni saya ajar direct saja. So untuk kekerapan longgokan ni, dia akan rujuk semula kepada kekerapan. Okey, dia akan rujuk semula. So awak tengok kekerapan longgokan yang pertama, awak kena sediakan kalkulator. Okey, awak kena sediakan kalkulator awak. Okay, ni contoh. So awak tengok, first kekerapan dia bermula dengan nombor 4. Okey, first kekerapan dia bermula dengan nombor 4. Jadi awak letak di sini 4. Okey, sini akan jadi 4. Kalau pertama tu dia start dengan kosong, jadi awak kena start dengan kosong. Bergantung kepada table kekerapan tadi tu, dia akan rujuk. Cuma sekarang ni dia nombor 4, jadi awak kena letak nombor 4. Okey, untuk kepada baris yang seterusnya, dia akan tambah dengan kekerapan yang seterusnya. Okey, tengok kat sini 4 dengan 9. Okey, dia akan tambah. So awak sediakan kalkulator, awak akan tekan 4 campur 9. Okey, awak akan dapat 13. So jawapan untuk yang seterusnya kekerapan longgokan ni akan jadi 13. Okey, dia akan jadi 13. Kemudian awak tengok kekerapan seterusnya, dia akan tambah dengan 12. Okey, so kena tambah dengan 12. Tambah dengan 12, sediakan kalkulator, tambah 12. So awak akan dapat 25. Dan seterusnya, awak tambah dengan 20. Okey, tambah dengan 20. Dapat 45. Tambah dengan 23. Okey, awak akan dapat 68. Alright, so saya akan rehat sekejap dalam masa 5 minit. Jadi kalau pelajar semua faham, tulis faham dekat ruangan komen. Okey, ruangan komen yang tadi tu boleh tulis. Kalau faham, tulis faham.
Ni sebenarnya. Okey, so kita akan sambung berkenaan dengan table tadi, jadual tadi, sebab kita belum selesai. So ini adalah basic soalan dia akan tanya awak dalam exam. Jadi dia akan kosongkan jadual tu, dia suruh awak lengkapkan. Biasanya kekerapan ni dia takkan bagi tau. Okey, dia takkan bagi kekerapan ni. Dan awak kena cari kekerapan tu berdasarkan berdasarkan data yang bertabur. Data yang bertabur tu maksudnya contohnya kat sini ada 64, 67, 67 dan sebagainya. Macam sebelum ni awak pernah buat tu kan. Awak cari satu-satu tu. Okey, awak cari. So biasanya akan jadi kosong lah. Kebanyakannya start macam ni je. Dia bagi dua ni je. Dua ketul ni sahaja dia bagi. So sebenarnya awak boleh je completekan jadual tu. Cuma makan masa yang sangat banyak lah. Nanti dalam ujian yang saya akan adakan untuk awak juga, saya kosongkan bahagian kekerapan. Ada juga soalan yang tanya kekerapan apabila dia tak bagi data yang banyak, tapi dia bagi kekerapan longgokan sahaja. Kat sini, kalau awak nak dapatkan kekerapan, kalau tadi tambah kan, so awak boleh tolak balik lah. Kalau 80 tolak dengan 77. Okey, 80 tolak dengan 77, awak dapat 3. Okey. So sebenarnya benda ni akan dapat balik dekat belakang. Dia cari daripada belakang ke atas, daripada bawah ke atas. So biasanya yang ni agak susah untuk awak fikir. So benda ni tak selalu keluar lah, tak famous. Okay, soalan ini tak famous. Tapi awak kena tahu, kalau nak cari kekerapan tapi soalan tu dia bagi jadual kekerapan longgokan, awak cuma tolak sahaja. 80 tolak 77 dapat 3. Okay, kemudian 77 tolak 68 dapat berapa? Okey, awak dapat 9. Dan seterusnya. Ataupun awak start dengan belakang ni pun boleh. 13 tolak 4 dapat
13 tolak 4 dapat 5 tak silap. 4 macam itulah, saya tak ingat sangat macam mana. 9. 13 tolak 4 9. Saya pun dah salah kira dah. So ikutlah apa yang awak tolak tu. So sebenarnya itu soalan kebat lah, saya boleh kategorikan kebat. Tapi yang saya ajar hari ni, soalan dia berbentuk biasa sahaja, so tak payah risau. Okay, so nanti jadual ni pastikan awak dah siap salin. Okay, alright. So kita akan tengok kepada soalan yang seterusnya. Soalan B, cari anggaran min markah. Okay, cari anggaran min markah yang dikutip oleh murid tu. So awak nak kena cari min, tapi biasanya saya nak nasihatkan min, rumus dia adalah EFX per EX. EF, silap. Maksudnya dekat sini, E ni maksudnya sigma, iaitu hasil tambah. Okey. F ni maksudnya kekerapan. Okey, kekerapan. Dan X ni maksudnya titik tengah. So ni adalah kekerapan, dan X ni adalah titik tengah. Maksudnya macam sebelum ni soalan 1 awak buat kekerapan darab dengan titik tengah, kan? Jadi sekarang ni dalam jadual ni dia tak bagi langsung titik tengah. So awak boleh conteng. Kat sini awak boleh conteng titik tengah. Okay, awak boleh buat sebagai contengan sahaja. Dia tak ada markah pun, tapi ni awak boleh conteng sahaja. So nak cari titik tengah ni, awak kena rujuk kepada selang kelas. No. I keep my leg. Alright, so boleh rujuk kepada selang kelas. Jadi selang kelas dia dekat baris ni kita ada 50 sampai 54. Okey, awak boleh kira guna manual. Manual pun boleh. 50, 51, 52, 53, 54. So tengah-tengah dia adalah 52. Ini cara kira manual. Tapi kalau saya ajar awak guna kalkulator selamat. Okey, guna kalkulator awak letak 50 had bawah, campurkan dengan had atas, iaitu 54. Kemudian bahagi dengan 2. Okey, 50 campur 54 bahagi 2 akan dapat 52. So ini juga digunakan untuk cari titik tengah. Okey, so awak guna rumus lebih selamat. Kalau guna manual dia boleh, tapi tak selamat lah. Danger, sangat bahaya. So kita sebagaikan rujukan sahaja. Sini 52, dekat sini mesti jadi 57. Tak percaya, tekan kalkulator. 55 campur dengan 59. Okey, bahagi 2, awak akan dapat 57. Sebab benda ni akan tambah dengan 5. Tambah 5, tambah 5 dan tambah 5. Sebab benda ni akan berturutan. Okey, so sebenarnya titik tengah ni senang ni nak cari. Sekejap, saya nak buat line dia. Oh, saya terpadam pula. Okey, sekejap. So titik tengah dia tadi saya start balik kat sini. Sebab dia boleh recover balik. Mungkin berat sangat kau letak saya. Okey, ni 52, ni 57. Okey, kemudian 62, 67, 72, 77, 82. Okey, dia akan tambah 5 pada setiap baris. So yang ni awak boleh tengok lah, awak boleh cantikkan dia, susun dia elok-elok. Okey, alright. So benda ni awak conteng sahaja, tak perlu nak buat jadual sangat pun. Saya cuma nak bagi awak nampak je. Okey, mungkin buruk lah, tapi tak apa.
Okey. So itu berkaitan dengan titik tengah. Alright, saya nak tengok siapa yang hadir hari ni. Okey, good lah, ramai jugalah. Alright, so kita nak mula cari jalan kerja dia. Main dia adalah kekerapan darab titik tengah. So kita start dengan baris pertama, ataupun titik tengah darab kekerapan pun boleh, terbalikkan pun tak apa. Saya lebih suka start dengan X dulu. 52 kali dengan 4. Okey, tambah dengan 57 kali berapa? 9. Yang ini awak tak payah guna mode pun tak apa, awak terus kira je. Sebab soalan ni dia tak tanya variance pun, awak tak payah risau. So boleh tambah guna kalkulator biasa sahaja. Tapi untuk biasakan diri pelajar, saya galakkan awak guna mode lah. Okey, kalau awak rasa mode tu senangkan awak, gunalah mode, supaya awak tak lupa nanti masa exam kan. Supaya tak lupa nak guna mode, tekan apa. Okey, tambah 67, 72 dan seterusnya. Alright. Satu, dua, tiga. Saya rasa ada tercicir something ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, dia saya terlebih. Sekejap Okey, so ini adalah jalan kerja dia. Okey, perkan dengan jumlah kekerapan. Jumlah kekerapan dia awak boleh tengok dekat kekerapan longgokan paling last 80. So per dengan 80 saja. Kalau awak nak tambah 4 campur 9 campur 12 tu pun boleh, tak ada masalah. Sama je. Okey, awak boleh tekan kalkulator lah. Okey, awak buat dulu jalan kerja dia. Okey, so kalau awak nak tekan kalkulator, saya ingatkan balik bagi pelajar, sebab cara dia lain sikit je. Kalau kalkulator baru ni, alright, kalau kalkulator baru ni awak tekan menu, awak tekan menu, kemudian tekan sekejap silap ni. Okay, awak tekan menu, pilih 6, menu 6, pilih 1, first variable. Sebab kita buat statistik, bukannya hukum linear, kita buat statistik. So kita buat 1. Alright, so nanti dia keluar macam ni lah, satu table macam yang form 4 punya kan. So kita silakan data terkumpul, data tak terkumpul tu. Tapi sebabkan dia ada kekerapan, kita nak adakan table kekerapan tu, awak tekan shift dan tekan menu. Okey, tekan shift, tekan menu. So nanti akan tekan bawah lah, awak tekan bawah, dia akan keluar statistik. Okey, dia akan keluar statistik, pilih 3 dan awak akan onkan frekuensi. Sebab kita nak guna kekerapan. Frekuensi ni dalam bahasa Inggeris, kalau bahasa Melayu dia kekerapan. So wujudkan table kekerapan. Yang ni kalau awak tak ingat, awak boleh pergi tengok balik nota yang lepas, minggu lepas dia ada, saya ada bagi rumus. Yang tu saya rasa awak dah salin kot. Okey, dan awak boleh isikan X ni sebagai titik tengah. Okey, frekuensi tu kekerapan. So 52. Sebab tu saya suka mulakan dengan titik tengah dulu, baru darab dengan kekerapan. Sebab memang kedudukan dalam kalkulator macam tu.
Tapi rumus je yang ditulis terbalik. Saya tak tahu apa masalah rumus tu. Okey, dan saya masukkan dululah nilai-nilai ni. Okey, sebab tu saya cakap kalkulator ni kalau guna, awak selalu guna kalkulator ni, dia akan memudahkan awak. Okey, ataupun awak lupa, awak just tambah biasa je lah. Cuma nanti awak lupa nak guna cari median dengan variance dengan sistem power tu yang sakit tu. So awak kena ingat juga macam mana nak buat. Alright, so apabila awak dah isi, okey, awak biar jap sebab saya nak tunjuk yang kalkulator lama pula. So ni adalah kalkulator lama. Okey, kalkulator lama ni dia agak leceh lah. Awak kena tekan mode 2 kali, SD. Lepas tu awak kena tekan nombor dia, titik tengah dia kan. Lepas tu tekan shift, koma. Yang ini dia macam hukum linear semalam, tapi yang ini dia kena tekan shift, koma. Yang semalam tak payah tekan shift, yang hari ini dia kena tekan shift. Okey, titik tengah, shift, koma, kekerapan 4. So tekan M+ untuk save data. Memang N dia keluar 4 sebab kekerapan dia 4. Jadi kalau kita nak masukkan data yang seterusnya, kita masukkan 57 shift, koma 9 M+. So dia akan terus kira kekerapan longgokan kat situ sebenarnya. 62 shift, koma 12. Okey, tekan M+ dan seterusnya lah. Alright. So apabila awak dah tekan kalkulator untuk mungkin kalkulator lama dan kalkulator baru, okey, dah dapatkan N sama dengan 80. So untuk kalkulator lama ni awak boleh cari min dengan tekan shift 2 sahaja. Shift 2. So nanti pilih min sahaja. Sebab soalan ni dia tanya min kan. Awak boleh pilih shift 2 tekan 1. Alright, tu jawapan dia. Bagi kalkulator baru, apabila awak dah isi ni, okey, awak dah isi jawapan dia ni. Sekejap saya nak alihkan benda ni. Asal tak dapat tarik ni. Dapat pun. Alright. So apabila awak dah isi ni, awak tekan option. Okey, tekan option dan tekan 3 untuk first variable calculate. So awak akan dapat jawapan yang sama. Min dia adalah X. So tekan X sama dengan 67.5. Selesai untuk pengiraan min. Okey, jangan lupa biasakan untuk guna rumus. Okey, ni soalan B Alright. So sekarang ni saya nak awak salin ciri-ciri OGIF. Sebelum kita lakar graf tu, saya nak awak fahamkan dulu apa itu OGIF. Oops. Okey, OGIF ni kita ada paksi X. Okey, kita ada paksi X. Kita panggil dia sebagai mengufuk. Ingat lagi mengufuk bunyi dia tenggelam macam dalam tanah. Jadi kita anggap dia sebagai paksi X. Dan paksi Y kita guna sebagai kita panggil dia sebagai mencancang. Sebab bunyi dia macam terang, dekat, terang dan jelas lah, seperti langit. So dia tegak lah, tegak mencancang. So awak kena faham apa itu mengufuk dan apa itu mencancang. Kalau tak faham bahasa Inggeris dia awak ada vertical dengan horizontal. Tapi kalau tu awak complicated sangat, saya tak tahulah.
Alright, so sekarang ni kita nak gunakan elemen apa untuk lakar graf OGIF. Kalau graf histogram dan poligon kekerapan, kita akan gunakan kekerapan ni sebagai paksi Y dan titik tengah ni sebagai paksi X, kan? Tapi untuk OGIF ni dia berbeza sikit. Yang ini hanyalah untuk histogram atau poligon kekerapan. Dia menggunakan dia gunakan kekerapan dengan titik tengah sahaja untuk paksi Y dan X. Tapi kalau OGIF dia akan guna sempadan atas sebagai paksi X dan kekerapan longgokan sebagai Y. Dia tidak lagi gunakan kekerapan dengan titik tengah. Okey, siapa yang gunakan kekerapan atau titik tengah, memang jawapan dia auto salah. Hilang 4 markah. So, awak kena tulis kat sini. Kita gunakan sempadan atas dan kita gunakan paksi Y sebagai kekerapan longgokan. Alright. So untuk soalan C, saya nak awak lukis graf dengan menggunakan skala 2 cm kepada sifir 5. Okey, fahamkan betul-betul soalan ni cakap dengan menggunakan skala 2 cm kepada 5, okey, pada paksi mengufuk iaitu paksi X. Jadi paksi X ni hanya guna sempadan atas. Jadi apa jawapan sempadan atas tu awak guna sahaja, dan 2 cm kepada 10 murid. Jadi kita akan gunakan sifir 10 bagi paksi mencancang. Okey, sifir 10 ni adalah kekerapan longgokan. Alright. So lukis OGIF bagi data itu. Graf dia mestilah L shape. Okey. Dan ciri-ciri yang lagi satu saya nak tekankan, wajib ciri-ciri wajib dia adalah dilarang guna pembaris. Dilarang guna pembaris. Walaupun awak ada pembaris fleksibel, saya risau kalau pembaris fleksibel tu menampakkan seperti awak garis tegak. Yang ni saya boleh lakar graf sama-sama sebab ini pun tidak menggunakan pembaris. Alright. So saya akan buka kertas graf. Awak pun sediakan kertas graf awak. Seperti biasa, kertas graf akan bermula dengan L shape. Untuk ni kita guna start dengan kosong pada bawah sekali. Okey, kosong kat sini. Okey, kosong. So saya nak rujuk balik graf tadi. Okey, sempadan atas kita mulakan dengan 50. Sekejap Sempadan atas kita mulakan dengan 54.5. Jadi awak kena start 2 cm tu paksi X ni. Okey, 2 cm dekat sini start dengan 54.5. Okey, kat sini. Kemudian sini berapa? 59.5. Okey. Alright. Pak sini awak garislah guna pembaris. Okey, pak sini awak boleh guna pembaris. Dan paksi mencancang, soalan ni dia kata gunakan sifir 10 sebab dia kata kepada 10 murid. So just letak 10, 20 dan seterusnya. Okey, 2 cm kepada 10. Sampai berapa kita nak kena buat? Sampai kekerapan longgokan dia habis.
Kekerapan longgokan sebab kita akan gunakan kekerapan longgokan untuk paksi Y. Jadi awak tengok maksimum dia adalah 80. Jadi kita akan berhenti pada 80. Okey, kita akan berhenti pada 80. Kalau dia kata kat sini kita akan habis sampai 84, jadi awak kena berhenti pada sifir 10. Awak tak boleh berhenti pada 84. Awak kena berhenti pada 90 macam tu. Okey. So awak kena ikut sifir yang diberi dalam soalan. Kalau dia cakap dia berhenti sampai 77 je, awak kena ambil maksimum dia 80 sebab sifir 10. Kena ingat tu. Kita bermain dengan sifir. So ni adalah kekerapan longgokan ataupun awak tulis kat sini murid. Okey, dan X tu adalah markah sebab dia adalah graf markah. Atau awak tak nak tulis nama dia, awak tulis sepadan atas dengan kekerapan longgokan. Nanti awak lagi nampak kan. Okey, awak boleh sediakan paksi kertas awak tu. Paksi ni saya guna warna hitam lah. So sepadan atas tu awak plotkan dengan kekerapan longgokan. So saya akan ambil jadual ni untuk kita rujukkan dalam graf. Okey, kita akan rujuk graf ni. So kita mulakan dengan plot dulu grafnya. Kita start dengan X, kemudian plot pada Y. So pada X 54,5, cari paksi Y dia 4. So kalau ni start dengan 4 kotak lah. Okay, 4 kotak dekat sini. Kemudian 13. 3 kotak atas daripada 10. Okay, 1, 2, 3. So awak kena buat juga dekat graf awak. Okay, awak plot. Lepas tu awak cuba sambungkan plot tu tanpa menggunakan pembaris. Saya rasa kalau awak lakar ni, awak kena lembutkan tangan sikit lah. Jangan keras sangat. So nanti saya tak nak lah nampak macam lekuk-lekuk tajam. Kalau nampak lekuk-lekuk tajam tu, tolong lembutkan dia. Alright. Contoh lah. Saya punya pelan-pelan lah saya buat.
Kalau awak tengok saya lukis macam ni je, kalau awak dapat lukis sama macam ni, kira awak punya betul lah. Cuma sambungan pada plot yang first nak mula tu, dia kena start dengan kosong tau. Sebab dia kena ada kaki. Macam saya ajar minggu lepas kan, graf ni tak boleh terbang dengan sendirinya. Dia mesti ada kaki dia. Kaki dia mesti start dengan kosong. So awak kena start dengan kosong-kosong lah. Start dengan kosong-kosong, lepas tu pergi kepada plot yang baru. So awak buat yang terbaik, lakar graf dekat kertas graf. Dan saya nak awak ambil gambar graf awak ni. Okay, lepas awak ambil gambar, saya nak awak kalau boleh, saya nak awak ni lah letakkan gambar dekat sini. Nanti hantar dekat sini. Boleh hantar gambar kan? Nanti hantar gambar graf tu kat sini. Yo, cantik je. Sekejap saya tengok plot dia. Alright. Cantik. Sekejap saya tengok plot dia. 4 8. Okay, good. Okay. Jelas, bagus. So ni 4 13 12 8. Okay, bagus. Biasanya kan, yang saya tahu pelajar dia selalu terbabas pada ujung-ujung kat sini. Dan kalau dia terlalu panjang sangat plot tu, dia akan terbabas sikit lah. Tapi tak apalah. Alright, ni kita tengok pula. Alright, so saya nak awak betulkan sikit garisan dia. Dia macam main drift lah kat sini. So, okay, yang tengah ni je yang saya nak betulkan. Tegakkan sikit je. Tegakkan sikit. Okay, yang lain dah okay dah. Okay, Claire nanti betulkan Okay, betul-betul ada alun pada first start ni. Alright, saya rasa okay je. Cuma tengah nampak macam something wrong. Tapi okay, kalau macam ni saya terima lah. Okay, kita tengok pula.
Ni nampak okey. Good. Sebab sometimes apa ni, memang stress sikit student nak lukis. Ni okey, nice. So far plotnya okey lah. Saya rasa semua okey lah plot. Okey gak ni. Okay, good, bagus semua. Lupa nak mention, graf ni paling kejap nak lukis berbanding graf-graf yang lain yang pernah belajar sebelum ni. So, mungkin graf ketak sama linear tu makan masa yang lama sikit lah berbanding graf OGIF dan histogram dan kegerapan tu. Awak rasa mungkin matematik ni terlalu banyak sangat graf, lebih daripada 9 graf awak belajar dalam dalam math lah, dalam matematik tu. Tapi sebenarnya yang aplikasikan graf cuma 2 soalan sahaja dalam matematik. Okey, sebab tu awak kena faham cara nak buat sahaja, tak payah hafal pun. Kalau faham cara nak buat, insya-Allah boleh. So tengok. Okey, bagus. Good. Okay, tengok tadi. Alright. Jauh sangat ni, tengah-tengah ni. Okay, yang first dah elok. Okay, Fahana. Cuma yang tengah-tengah ni macam betul-betul terbabas. Ada plot yang tersilap ke apa ke, cuba check balik. Pastikan garisan dia nampak smooth je. Okay, saya rasa plot dah okay kot. Cuma nak nampakkan smooth sahaja. Plot kot saya rasa silap. Sekejap. Ni sepatutnya 45 ya. 45. Tengok balik, ni 40 ni saya rasa. 10, 20, 30, 40. Plot dia sepatutnya 45, bukan 40 Fahana. Bagus. Artikelnya, sekejap. Alright, cuma hampir terbabas sikit. Okay, tapi okey lah, so far good. Ada ni punya pun okey. Alright, so ada sesiapa lagi saya terlepas. Okay, semua saya dah check. Okay, so itu adalah graf awak. Mana yang rasa kena betulkan tu, betulkanlah sikit sebab nanti kita nak cari nilai-nilai dia. So graf OGIF ni awak jangan guna pensel yang tajam. Pastikan dia sedang-sedang tajam saja. Sebab kalau terlalu tajam, takut nipis garis tu. Dan kalau terlalu tebal, takut macam tak kena pula kotak tu. So guna standard punya pensel sahaja. Kalau saya lebih suka guna 0.7 punya pensel lah, sebab dia sedang-sedang. Kalau 0.5 tu susah. Okay. Dan kalau guna pensel tekan ni biasanya tak boleh masuk dalam SPM. Biasa awak kena guna pensel. So pensel tu awak kena asah dululah, kasih dia sedang-sedang tajam je. Alright, mana yang tak boleh hantar tu WhatsApp saja. Sekejap. Okay. Sekarang kita akan pergi kepada graf yang awak lukis tadi tu. Kita nak cari julat antara kuartil, median. So julat antara kuartil dengan median ni dia berkait macam mana yang awak belajar masa sukatan data tak terkumpul tu. Okay, awak kena faham Q1 siapa. Q1 tu adalah kuartil pertama, Q3 tu adalah kuartil ketiga. Julat antara kuartil maksudnya Q3 tolak Q1. Jadi semua tu sama je. Alright. So untuk tu saya nak awak cari D1 julat antara kuartil. Okay, julat antara kuartil ni saya tulis rumus dia. Q3 tolak dengan Q1. Okay, Q3 tolak dengan Q1. Okay, apa dia Q3 ni sebenarnya? Alright, Q3 ni adalah kuartil ketiga. Dan cara nak cari dia,
mesti awak letak 3/4 darab dengan N. Okey, Q3 punya rumus. 3/4 darab dengan N. Kalau Q1 adalah 1/4 darab N. Alright. Apa itu per-4? Apa itu 3/4 semua ni? Alright. Rumus dia semua per-4. Okey, rumus dia semua per-4. Tapi yang membezakan dia hanyalah atas ni sahaja. Nombor-nombor ni bergantung kepada kuartil. Kalau soalan ni tanya kuartil ketiga, kalau soalan tu tanya kuartil ketiga tau. Jadi awak kena cari kuartil ketiga gunakan rumus ni. 3/4. Kalau dia tanya kuartil pertama, awak kena cari 1/4. Kalau dia tanya median, median mestilah Q2. Okey, ni adalah median. So, median ni sebenarnya saya ajar Q2 adalah 2/4. Ni nanti ceritalah, nanti kita akan guna. So, sekarang kita selesaikan kuartil ketiga dengan kuartil keempat dulu. Okey, kuartil ketiga ni, apa yang dimasukkan dengan N? N ni maksudnya jumlah kekerapan. Okey, jumlah kekerapan. Sebenarnya, kalau awak perasan, dekat soalan dia dah bagi dah jumlah kekerapan berapa? 80. So, automatik kekerapan longgokan awak pada yang last tu 80. Dia dah memang bagi jawapan dah. Okey. So, nanti kita akan darabkan N sama dengan 80. So, nanti awak cari 3/4 kali dengan 80. Okey, sama juga yang kuartil pertama ni. 1/4 kali dengan 80. Awak cari dulu, awak dapat berapa? Okey, 3/4 darab dengan 3/4 darab dengan 80. So, dapat 60 lah. Okey, yang ni awak dapat 60. 20, 40, 60, 80. So, ni awak dapat 20 lah. Okey. So, awak buat 1/4. Okey, 1/4 darab dengan 80. So, awak dapat 20. Okey. Tapi ini bukan jawapan dia. Bukannya 60 tolak 20. Salah Sebenarnya ini adalah part CY. Okey. Ini adalah part CY sebenarnya. Part CY. Alright. So, sebenarnya awak cari kuartil ketiga dengan kuartil pertama tadi hanya untuk part CY dia sahaja. Jadi, apakah nilai X dia? Jika Y sama dengan 60. Okey, jika Y sama dengan 60. So, saya tulis kat sini jika Y sama dengan 60, maka X berapa? Ni awak kena cari. Ni pun sama, jika Y sama dengan 20, so maka X berapa? Kita cari dalam graf lah. Kita tengok graf balik. So, boleh tengok graf saya. Okey, graf saya yang comot ni. Okey, sekejap saya padam ini. Jika Y sama dengan 60. So, sini 60 So, awak tarik kepada graf. Tarik sahaja Accident pada graf. Terus awak cari nilai X dia berapa. Okey, awak cari nilai X dia berapa. Ikut graf awak tau, jangan ikut graf saya. Graf saya ni mungkin sengit. Okey, ikut graf awak. Okey. So, kalau saya lah, saya akan dapat ni 70.5, 71.5, 72.5. Saya akan dapat 72.5. Awak tak tahulah saya dapat berapa, awak dapat berapa. Saya dapat 72.5, awak dapat hampir pun tak apa. Okey, hampir dengan saya punya jawapan pun tak apa. Dia plus minus 0.1. Plus minus 1, silap. Plus minus 1. So, saya dapat 72.5. Siapa yang dapat 72 sahaja betul, siapa yang dapat 73 betul,
Dan siapa yang dapat 71.5 pun betul. Siapa yang dapat 73.5 pun betul. Tapi lebih daripada tu atau kurang daripada tu salah. So dia ada julat dia tau. Dia ada anggaran julat dia. Tapi lebih tepat macam saya lah, 72.5. Okay, semuanya bergantung kepada graf yang awak lukis. Sekarang awak nak cari dia punya plot untuk silap. Sekarang awak nak cari dia punya kuartil pertama pula. Okay, awak tarik 20 tadi yang awak dapat tu daripada rumus. Okay, awak cari je. So awak dapat berapa? Kiralah. Saya dapat 63. Lebih kurang lah macam tu. Okey, saya dapat 63. Awak punya saya tak tahulah dapat berapa. Okey, saya pernah lakar juga soalan ni. Sekejap, saya ada buat dalam apa? Dalam kertas graf. So saya check balik jawapan saya. Ni. Oops. Kantoi. Kantoi jawapan. Alright, so kita tengok kat sini. Saya dapat 62.5. Ni genap 72.5. So yang ni mungkin saya dapat 62.5. Yang ni saya lukis kat kertas graf yang saya buat sendiri lah pakai pensel. Dan buruk jugalah. Kamu punya lagi lawa. Alright, so so kita tengok kat sini. Pada Y 60, X saya 72.5. Pada Y 20, X adalah 62.5. Gitu. So saya dapat tadi daripada graf saya dapat 63. Ikutlah, ikut. So itulah berkenaan dengan julat antara kuartil. Alright, setakat ni semua boleh tak? Kalau boleh tulis boleh. Alright, good. Ifa. Okey, median. Soalan kedua dia tanya median, awak boleh cari kot. Saya rasa awak dah tahu dah. Median tu Q2. Median Q2. So 2 tu awak ubah yang atas ni je. 2/4 kali dengan 80. So awak dah tahu dah nak cari macam mana. So Q2 sama dengan 2/4 kali dengan 80. So awak dapat 40. Awak dapat 40 dan awak cari 40 tu pada graf. Jika Y sama dengan 40, berapakah nilai X awak? Okey, cari. Saya tak suka betul kalau ada iklan dekat sini. Saya tak tahu nak hilangkan macam mana. Nanti saya hilangkan. Alright. Mana soalan tadi? Okey, lupa nak bagi tahu. Soalan ni saya belum tolak lagi. Sekejap julat antara kuartil kan? Lupa nak tolak. 72.5 tolak 63 ataupun apa jawapan awak sekalipun, awak tolakkan je, nanti awak dapat jawapan. Dia kena tolak tau, sebab julat antara kuartil ni kena tolak.
Okey, mungkin ada yang dapat 11, ada yang dapat 10, ada yang dapat 11 jauh sangat kot. 11 pula. Betul lah 11. Sekejap saya try. 72.5 tolak 62.5. Okey, mungkin ada yang dapat 10, ada yang dapat 11. Tak kisahlah, saya okey je. Kalau jawapan saya dapat sekejap saya cek jawapan saya. Jawapan saya dapat 10. Okey, kalau awak dapat 10 pun betul lah. Alright, so nanti awak cari pula median berapa. Okey, so awak dah dapat kan. Okey, kita semak sama-sama. Okey, 40 ni saya guna warna biru lah. Tak, saya guna merah. Merah untuk kuartil. Okey. Minta maaf ya, graf ni banyak contengan. Oops. So ni Q2 saya dapat 68.5. Saya dapat 68.5. Alright. So ini adalah jawapan saya. Saya ke bawahkan lagi. Takut confuse. Alright. So ini adalah jawapan dia. Hmm, 68.5. Saya dapat 68.5. Ada tak yang dapat jawapan lain jauh sangat? Kalau jauh tu maksudnya salah lah. Senang je jualan antara kuartil dengan median. Alright. Lagi sikit lagi sikit, lagi 2. Okay, sekejap mana soalan tadi? Okay, kat sini. Alright. Oh, soalan ni 5 markah. Banyak Persentil ke 3 persentil ke 62 ataupun soalan ni dia cakap P62. Okey, P62 maksudnya persentil 62. Persentil kalau baca slow-slow lah, kita ada dengar perkataan persen. Okey, kita ada dengar perkataan persen. Maksudnya percentage ataupun peratus. Okey, bahasa dia adalah persen. Persen tu adalah peratus. Okey, peratus ke 62. Maksudnya 62% lah. Jadi daripada soalan ni, okey, awak boleh cari P62 sebenarnya. Okey, awak boleh cari P62 sama dengan 62 per 100. Sebab 62% kan. So 62 per 100 darab dengan kekerapan. Jumlah kekerapan dia adalah 80. So darab dengan 80. 62 per 100 darab dengan N ataupun darab dengan 80. Jumlah kekerapan dia 80. Dia boleh berubah, dia boleh jadi 200, dia boleh jadi 100 sahaja, dia boleh jadi 88, bergantung kepada soalan lah. So soalan ni awak kena tengok berapa jumlah kekerapan dia. Okay, dia sama macam yang sebelum ni. Okay, so 62 per 100 darab 80 dapat berapa? Okay, 62 bagi 100 darab 80. Okay, 49.6.
Ni adalah paksi Y bukan jawapan, ni adalah paksi Y. 49.6. So sekejap saya tengok balik. Mana jawapan tadi? Okey, 49.6. So 49.6 tu awak kena rujuk graf lah. Okey, ni adalah jalan kerja dia. 62 bahagi 100 darab 80 dapat 49.6. So awak tulislah dekat dalam soalan ni, awak tulis jika Y sama dengan 49.6 maka X berapa? Okay, S awak berapa? So awak cari. Yang ni saya guna warna biru lah untuk persen. 49 dekat sini. So awak carilah 49.6 tu, mungkin anggaran dia 50 lah. Awak tarik lah 50 tu. Okay. So dapat sini, awak bundarkan je yang terdekat. Okay, saya bundarkan, saya dapat berapa? Warna biru ni. So ni awak tulis P62. Okay, awak tulis ni P62. Okay, P62. So berapakah nilai dia? Saya dapat 70,5. Okay, saya dapat 70,5. Awak dapat berapa? Okay, jawapan saya sama macam yang saya reka tu. Ni soalan ni saya rujuk buku teks sahaja. Sebenarnya soalan ni tak wujud pun dalam dalam soalan yang sebenarnya saya ambil tu. Tapi yang ni saya tambah-tambah sahaja je untuk pengetahuan awak. Alright, 70.5. Ikut graf. Kalau soalan tu cakap cari P32 contohnya, cari P30 atau cari P42. So benda yang samalah. Berapa P dia per dengan 100 darab dengan jumlah kekerapan, dan lepas tu awak cari pula. Dapat jawapan tu awak dapat nilai Y lah. Y berapa, so X dia berapa. Macam tu. So kena tahu koordinat dia. Okay, itulah persentil. Tapi awak jangan tertanya-tanya lah kenapa kena per 100 kan. Dia per 100 sebab dia adalah persen, iaitu 100%. So awak kena per dengan 100. Dia berbeza tau dengan soalan peratusan murid ni. Jadi awak kena faham apa beza persentil dengan peratusan. Alright, last but not least. Okay, last but not least, peratusan murid yang memperoleh markah kurang daripada 63 markah. Okay, markah. Dia cerita pasal markah. Jadi awak kena tengok paksi X. Paksi X ni merujuk kepada penyelesaian masalah, iaitu markah. Jadi yang kurang daripada 63, okay, 63 berada dekat mana? So kita tengok balik. Kalau sini 64, awak tengok paksi S awak 64 tolak 2 kotak akan jadi 63,5. Okay, tolak 2 kotak akan dapat 63,5. Tolak lagi 1 kotak, awak akan dapat 63. So 63 ni berada pada yang saya merahkan ni lah. 63 berada pada Q1. 63 ni berada pada Q1 saya lah. Awak boleh nampak jelas dekat situ. So pada X63 tu sebenarnya, okay, awak boleh tulis kat sini. Okay, ni soalan 4. Pada X sama dengan 63, Y dia adalah 20.
Okey, awak boleh tengok yang saya warna lorik ni, Y dia saya dapat 20. So sebenarnya kita kena terbalikkan, kalau kita dapat nilai X, berapakah nilai Y dia? Kalau kita dapat nilai Y, berapakah nilai X dia? Maksudnya dia terbalik sahaja. So sekarang awak tarik naik atas. Kalau tak ada lagi lah, awak boleh tarik naik atas, dan awak cari graf tu, awak langgar graf tu, awak bagi kepada Y. So Y dia awak mungkin dapat 20 lah. Okay, awak mungkin dapat 20. Dia tanya peratus. Okay, peratusan murid yang mendapat kurang daripada 63 markah. So murid yang mendapat kurang daripada 3 markah tu ada 20 orang murid. Okay, 20 orang murid. Dan awak nak dalam peratus. Okay, nak dalam peratus senang je. Okay, 20 per dengan 20 murid daripada keseluruhan. 20 per N. Dia terbalik sikit rumus dia. Tadi 20 per 100 kan? Tadi P per 100 kan? Sekarang ni nilai Y tu awak akan perkan dengan N awak, iaitu 80. 20 per 80 maksudnya. Okay, jumlah pelajar bahagi dengan jumlah kekerapan. Dia beza tau. Jumlah pelajar mendapat kurang 63 markah bahagi dengan jumlah semua pelajar. Maksudnya macam tu. Dia macam kebarangkalian sikit. 20 per 80. Apa yang diminta tadi dapat 20. Apa yang ada dalam keseluruhan murid ada 80. So macam tu lah maksud saya. Okay, tapi dia nak dalam peratus kan? Bila dia nak dalam peratus, awak kena darabkan dengan 100. Sebab dia nak dalam persen. So awak kira lah guna kalkulator. So awak akan dapat 25%. Okay, dia nak dalam peratus. Peratusan murid yang mendapat kurang daripada 63. Dia tak ada istilah kurang dan lebih pun. Sebenarnya dia saja je letak situ. Sebab dia nak tahu awak pandai awak dapat teka tak soalan ni. Dia nak berapa peratus. Kalau dia ubah, dia cakap berapakah peratusan murid yang mendapat markah sebanyak 40 markah. So awak tariklah 40 tu pada Y. Okay, sebab contohlah dia tanya 40, tapi soalan ni dia tak ada 40. So biar je. Okay, so dia bergantung pada apa yang dia tanya dalam soalan tu. So yang ni dia juga boleh jadi peratusan. Okey, peratusan pada ni peratusan sama dengan 25. Okey, ataupun 20 per 80 darab 100. Saya macam tu. So itu adalah peratusan. Alright, setakat tu saja berkenaan dengan O-GIF. O-GIF ni dia tak adalah complicated sangat pun. Saya saja je letak julat, saya saja je letak median. Tapi dalam exam dia tak adalah keluar semua tu. Dia akan keluar kadang-kadang. Contoh, kalau dia kata dia nak keluar median, dia keluar median saja. Kalau dia cakap dia nak keluar kuartil pertama, dia keluar kuartil pertama je. Dia tak cakap pun dia nak keluar persentis semua tu. Tapi kalau dia kata dia nak keluar persentis, dia keluar persentis saja. So sebenarnya saya saja je letak banyak-banyak ni supaya awak faham semua sekali. Okey. So benda ni kalau dia keluar, dia keluar. Kalau dia tak keluar, dia tak keluar. Tu je. Yang penting awak kena faham. Alright. Okay, itu berkenaan dengan soalan penyelesaian masalah graf. Soalan penyelesaian masalah graf ni je yang awak kena faham. Kena biasakan buat latihan lah. Dia 1 markah je. Alright. Yang penting awak tahu cara nak cari min. Okay, yang penting awak tahu cara nak cari min. Jadi saya harap awak faham lah. Dan saya nak bagi tahu tugasan ni. Alright, tugasan ni kita ada 6 soalan tau. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okey, soalan 5 dan 6 ni saya akan sebenarnya awak dah boleh buat dah sebenarnya. Okey. Dengan menggunakan sukatan yang sesuai, tentukan biasa manakah yang lebih konsisten. So automatik lah awak tahu sisian PY lebih kecil. Jadi awak carilah sisian PY dia. Kan?
Itu saya dah ajar dah masa sukatan silakan data tak terkumpul. Tapi awak tak nak buat dulu pun tak apa, saya tak kisah pun. Sebab homework yang saya nak bagi hari minggu ni, untuk minggu ni saja, homeworknya adalah soalan 2 dan soalan 4 sahaja. Okey. Soalan 2 dan soalan 4 ni kalau awak dah siap, hantar dulu dalam Google Classroom. Okey, hantar je dulu dan saya akan semak. Dan nanti minggu depan saya akan explain sedikit berkenaan dengan nombor 5. Dan awak akan buat minggu depan homeworknya nombor 6 pula. Lepas tu awak akan hantar nombor 6 punya jawapan. Maksudnya awak akan ada 3 soalan lah yang awak akan buat nanti. So minggu ni sahaja buat 2 soalan dulu. Buat nombor 2 dan nombor 4 sahaja. Saya akan maklumkan dalam grup. Sebab kita belajar ni 3 minggu tau. Ni paling lama sikit lah saya ajar. Benda ni berat, tapi saya dapat habiskan dalam masa 3 minggu je. So harap semua dapat cover lah. Alright, so kehadiran. Okay, jap. Saya nak ambil kehadiran. Ada yang dah isi ke lajunya? Alright, so saya bagi balik lagi sekali linknya. Okay, awak boleh tengok kat ruangan komen tadi. Alright, so yang ni saya dah selitkan link, form dan awak boleh isi.